Tengok mana lah nak. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil hukuki alaina ajma'in. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini dapat kita bersama-sama duduk di dalam rumah Allah yang tersergam indah ini, dan dapat pula kita duduk dalam satu majlis ilmu yang juga disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Raudatul Jannah, yakni taman-taman syurga. Majlis kita pada malam ni sangat hebat dan sangat mulia di sisi Allah. Malah majlis malam ni lebih hebat lagi daripada persidangan raja-raja. Malah lebih hebat lagi daripada perhimpunan ahli-ahli parlimen di Dewan Rakyat. Kerana himpunan-himpunan yang lain tidak ada dalil hadisnya. Sedangkan himpunan majlis ilmu ini disebut di dalam hadis Nabi SAW. Dalam satu sabdaan Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah." Jika kalian berjalan, kemudian kalian melihat di sana ada Riyadul Jannah. Maksud Riyadul Jannah ni, Riyadu tu maknanya taman, Al-Jannah tu maknanya syurga. Kalian berjalan-jalan, kalian nampak di sana ada taman-taman syurga. Farta'u, kata Nabi, maka singgahlah. Singgahlah atau nikmatilah akan taman-taman syurga tersebut. Sahabat kehairanan. Sahabat tanya, kok mana pula ada taman-taman syurga di dunia ni? Sedangkan faham-fahamnya syurga-syurga ni kan barang akhirat. Kok mana pula kat dunia ada syurga pula? Sahabat tanya. Mujur sahabat tanya, kalau kita pun tak tahu. Maka jawab baginda Nabi SAW, yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga itu, kata Nabi, ialah hilaku zikri. Hilaku zikri. Apa maksud hilaku zikri? Majlis zikir, kata Nabi. Majlis zikir ni ada dua makna dia. Makna yang pertama, majlis zikir itu majlis yang di dalamnya ada bacaan zikir. Tak kira lah zikir apa pun. Zikir tahlil ke, zikir wirid kita lepas mayang tu kan, subhanallah, subhanallah kan tak? Alhamdulillah, itu semua itulah. Apa-apa bacaan zikir yang kita buat lah, buat dalam satu majlis, maka majlis itu dinamakan majlis zikir. Dan ada juga makna yang kedua, kata Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Makna majlis zikir juga ialah ambil daripada asal perkataan zikir itu sendiri. Zikir-zikir ni asal perkataannya zal kafra, zakara. Zakara tu dengan makna ingat. Jadi makna majlis zikir adalah majlis yang mengingatkan kita pada Allah.
yang mengingatkan kita pada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mengingatkan kita kepada agama yang kita kasihi ni, iaitu agama Islam. Maka kalau ada dalam majlis tu mengingatkan pada 3 perkara ni, maka majlis zikir itulah yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW dengan riyadul jannah, yakni taman-taman syurga. Maka waras orang yang akal waras berfikir, kalau nak masuk dalam syurga mestilah masuk kod lamannya dulu, betul? Macam kita nak masuk rumah kita lah. Nak masuk rumah kena masuk dia punya laman, dia punya taman rumah dia tu kena masuk dulu. Takkan masuk kod bumbung tu kan? Mana ada orang masuk ke taman sini ada masuk kod bumbung. Tak ada, masuk kod laman. Bila masuk kod laman baru masuk kod rumah dia. Begitu jugalah. Nah, kita nak masuk syurga Allah kena masuk taman dia dulu. Ini taman syurga pun tak pernah masuk, lepas tu nak masuk syurga Allah. Cik. Nah, pintu syurga mana nak buka kalau begitu? Nampak? Jadi orang kata angan-angan mak jenin, bercita-cita nak masuk syurga, tapi taman syurga pun tak pernah sampai. Jadi kita hadirkanlah diri di taman-taman syurga Allah, yakni seperti majlis-majlis ilmu. Macam saya ni kuliah jemputan aja. Nak sekali ni je lah, jangan datang sebab sekali ni dengar kata ada makan. Tapi jadi takut datang sebab makan. Jadi kuliah-kuliah ustaz-ustaz yang lain secara bulanan dan sebagainya, pengajian berkitab tu hadirlah. Itulah taman-taman syurga kita kan. Moga-moga hari ni di dunia ni kita berada dalam taman syurga Allah, maka nanti di hari akhirat esok Allah masukkan kita ke dalam syurganya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi tu baru mukaddimah saja kat 15 minit. Sebab tadi pengusi sebut dah. Nah, habis ku berapa? 12. Baik. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Terlebih dahulu perkenal diri dulu ke, orang tak kenal kot kan? Tak kenal. Orang kenal artis kenal lah kan? Ya, dan Aziz kenal lah. Ni siapa dia? Tiba-tiba datang tempat kita ni. Nama diberi Muhammad Syakir bin Nasaha. Berasal daripada Shah Alam, Selangor kalau ikut asal. Tapi sekarang dah, orang cakap dah menetap di Perak, duduk di Berwas, Perak. Jadi bertukarlah daripada geng Red Giant jadi Yok ke Joyok. Tukar dah merah kuning, tukar jadi kuning hitam. Baik. Jadi malam ni saya diminta mengisi satu slot yang tajuknya tajuknya Hidup Matiku Islam. Tajuk tu nampak ganas tu. Hidup matiku Islam. InsyaAllah kita tengoklah setakat mana yang kita mampu kupas dari segi apa yang saya boleh sampaikan lah. Nak kata hebat tak lah, tapi makna apa yang ilmu kita ada, insyaAllah kita kongsi bersama. Baik. Selalunya memang kita baca lah dalam doa iftitah. Iftitah ni maksud dia apa dia? Pembukaan. Doa pembukaan. Dalam perkara ibadat ni dia banyak doa. Ad-du'a umukhul ibadah, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Doa tu isi kepada ibadat. Boleh kata semua ibadat ni kandungan dalamnya doa. Macam semayang kita lah. Ibadat yang kita buat ni, semayang kita ni penuh dengan doa. Daripada mula takbir sampailah ke salam, semuanya tu kebanyakannya doa. Kan? Jadi doa yang pertama disunatkan kita baca iaitu doa iftitah. Dia tak wajib tapi sunat. Tapi makna walaupun begitu, janganlah sengaja-sengaja kita tinggalkan kalau kita ada masa. Tak ada masa tu lain cerita.
Jadi doa iftitah ni juga kata ulama ialah satu ikrar. Satu ikrar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu doa ni digalakkan, disuruh baca tiap-tiap kali kita mula semayang. Dalam takbir itulah, lepas takbir tu kita mula semayang, baca ni. Supaya kita sentiasa ingat ikrar kita pada Allah. Sentiasa ingat hala tuju ataupun matlamat hidup ni atas muka bumi ni untuk apa? Sebab tu bermulanya disebut Allahu Akbaru Kabira. Baca biar betul, jangan baca Allahu Akbar Kabira. Ra tu hidup dengan baris dhammah. Allahu Akbaru Kabira. Maksudnya Allah Maha Besar sebesar-besar ni. Padahal kalau sebut Allahu Akbar tu besar dah, tapi ditambah Allahu Akbaru Kabira. Maknanya Allah sebesar-besar ni. Maksud besar di sini bukan besar dari segi saiz, tapi makna besar di sini ialah besar dalam hati kita. Maka kata ulama, bila kita membesarkan Allah, yang lain dianggap kecil belaka. Maknanya wang ringgit kecil, pangkat kecil, segala-gala yang lain ni kecil. Yang besar hanya Allah dalam hati kita. Maksud bila yang besar tu hanya Allah, maknanya yang paling kita agungkan hanya semata-mata Allah. Buat apa pun lillahi ta'ala, kerana Allah. Itu baru yang disebut dengan lafaz Allahu Akbaru Kabira. Sebab itulah takbir mula semayang ni, iaitu muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Artinya sembahyang itu ialah dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Kenapa sembahyang mula dengan takbir? Tak sah sembahyang kalau tak mula dengan takbir. Ada orang dia anti takbir, dia tak suka dengar takbir ni. Kalau tak suka takbir, sembahyang jangan sebut Allahu Akbar. Betul semua benda? Dan semua benda. Hidup Melayu gitu. Tak jadi. Tak payah kata sebut hidup Melayu, sebut zikir yang lain pun tak jadi, tak sah. Contohlah kita kata Tok Imam ubah sekali kata, boring si Allahu Akbar, lama dah kita buat Allahu Akbar ni sejak kecil je. Jadi kita tukar sekali, nak baca benda pula Subhanallah. Subhanallah, sah tak main? Tak sah. Mesti dengan lafaz Allahu Akbar. Allah tu lafzul jalalah, nama Allah yang paling agung. Akbar ialah isim tafdil. Akbar ni asal kataannya kabir. Kabir tu makna besar. Tapi akbar melampau besar. Sehingga melampau besar tu dalam arti kata lain, tidak ada yang lebih besar melainkan hanya semata-mata Allah. Tu maksud la ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang paling besar dalam hatiku illallah, hanya Allah sahaja. Maknanya yang paling besar dalam hati kita ialah Allah. Itulah sebab diajar oleh Nabi pada kita semayang tu mula dengan lafaz takbir. Supaya pertama sekali Allahu Akbar. Dan semayang ni tuan-tuan, semayang ni sebenarnya dia adalah cerminan hidup. Solat ni dia adalah sebenarnya cerminan hidup. Apa maksud saya cerminan hidup ni? Cerminan hidup ni maksudnya nak tengok hidup seseorang tu, tengok solat dia. Tak payah jauh. Nak tahu orang tu macam mana kehidupan dia, tengok semayang dia. Kalau semayang di jenis cak alik but, tahu cak alik but? Belegak, dung, sujudlah kali, dung. Laju semayang. Kelang kelibut tak tahu nak pergi mana, laju betul semayang. Jenis semayang kelang kabut ni, cuba tengok hidup dia. Hidup dia saya berani jamin, hidup dia mesti kelang kabut. Hidup dia mesti kelang kabut. Tergopoh gapah sana kelang kelibut lah, kita tengok tak tentu arah. Begitulah. Sebab apa? Sebab semayangnya pun begitu. Dia jadi mudah aja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak betulkan hidup, betulkan solat. Tu je. Tak payah gilah camp motivasi ke apa ke benda, buat habis duit je. Baik derma tabung. Tabung lalu dah belum? Kadang-kadang motivasi melampau-lampau. Ni motivasi ke motivasi ni? Harga sampai beratus-ratus, padahal bukan ada apa keluar tu jadi macam tu tak? Jadi dia mudahnya formulanya balik pada Islam. Balik pada Islam dia macam mana? Betulkan solat. Sebab tu Allah ajar pada kita ni semayang, sebab semayang tu tunggak kepada kehidupan. Kalau betul semayang kita, betul lah hidup kita. Tak percaya try buat tengok.
Nah, cuba kita latih diri kita semayang ni steady-steady. Semayang jemaah memang kita steady. Kadang-kadang waktu lain, semayang kat rumah ke sebagainya kan tak? Lagi-lagi kena pula drama nak start dah. Lagi kelang keyboard. Dah mula dah. Dia punya lagu tema drama tu dah mula dah. Baca tu tak ingat apa dah. Dia ingat drama tu. Ada kelang kelibut. Itu orang perempuan lah main drama. Kalau orang lelaki ni dia buat lain pula. Orang lelaki bagus sikit lah, pergi semayang masjid surau kan. Jadi dia pun, tapi faham lah kita orang lelaki ni macam-macam hal. Jadi gigi tu sampai tu lambat. Sampai lambat. Bila sampai lambat, mula dia kelang kabut. Parking motor tu pakai kod dan je parking kan. Nasib baik dia tongkat. Kalau tak tongkat, rebah terus dah. Dia berlari masuk dalam surau. Allahu Akbar. Cik Wajib kemas dah tu. Bila bar je, setan cocok ke telinga. Kunci motor hang tak mana. Gelak tu macam pernah jadi kan. Betul tak? Dia setan. Dia ada setan dalam surau kan. Tu pelik. Setan pun pergi surau. Yang tak pergi surau tak tahu lah. Jadi setan ni dia cocok. Dia kata mana hang letak kunci motor. Kawan ni pun kata, "You tak ya lah Tan." Dia panggil Tan je, kawan baik dia. Dia kata, "Kok mana aku letak?" Tadi kelang kabut. Tu sebab tu Nabi pesan dah, jangan berlari-lari nak pergi semayang. Kalau takut lambat, siapa suruh pergi lambat? Pergilah awal. Nak prepare siap-siap. Pergi pejabat pun kita pergi awal. Takkan Allah panggil tak dia nak pergi awal. Jadi dia pun nak raba poket nampak sangat lagi. Jadi kena pandai cover lah, pandai main lah. Jadi macam mana nak buat? Poket kan belah tepi. Jadi tunggu dah. Rukuk lagi. Allah, seluk. Sebab tangan lalu kat situ kan. Seluk kosong. Kanan tak ada, kiri tak ada. Sudah. Lagi kuat kan? Setan kata habis lah. Aku rasa kunci motor hang tinggal kat motor ni. Setan kata. Dalam semayang tu duduk main jeling kot tingkap tu. Tengok motor dia takut hilang kan. Dan motor baru keluar kedai. Seat tu ada plastik ni. Motor baru kan. Lepas tu tak apa lagi. Boleh lagi lah semayang tu. Sampai ke sujud. Sujud tiba-tiba bunyi motor. Bunyi pula sama dengan motor dia. Tung. Sudah lagi kuat. Setan kata habis dah, ada orang start dah motor hang. Makna kata habis mayang ni hang balik lagi jalan kaki, motor hang dah kena ambil dah. Habis semayang waktu tu jadi macam ni semayang. Ingat ke Allah ke ingat ke motor? Ingat ke motor dah. Tu kata payah nak. Jadi nak tunjuk amal pada Allah ni payahlah. Nak buat, kita nak buat yang terbaik, tapi payah kadang-kadang nak menjadikan yang terbaik. Banyak Allah sebut dalam Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tak ada guna harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang jumpa Allah bawa hati yang salim. Apa makna salim? Hati yang sempurna, hati yang sejahtera, hati yang cantik, hati yang ikhlas. Nak dapat yang tu payah tu. Walaupun payah, tak dapat tidak, kita kena usaha dan ikhtiar. Sebab tu kena didik selalu hati ni membesarkan Allah. Jadi balik pada kehidupan tadi, sembahyang ini adalah tunggak atau tulang belakangnya kepada kehidupan kita. Sebab itulah disebut dalam sembahyang ni, dan disebut dalam kitab fiqh, antaranya kitab Hidayatus Sibyan, muftatahatun, maknanya dimulakan bitakbiri. Sembahyang tu dimulakan dengan takbir. Wa muhtatamatun, muhtam. Maksud muhtatamatun tu maknanya disudahi. Disudahi dengan salam. Sembahyang ni mula dengan takbir, sudah dengan salam. Begitu juga hidup. Siapa yang hidupnya mulakan dengan takbir, maka hujung hidupnya akan bertemu salam. Apa maksudnya Ustaz? Mulakan hidup kita dengan membesarkan Allah. Siapa yang dalam hidup ni, dalam bernyawa sekarang ni, hidup dia besarkan Allah. Dalam apa saja dia buat, Allah didahulukan. Kerana Allah, maka hujung hayat dia nanti, dia akan jumpa at-taslimi, dia akan jumpa yakni salam. Apa maksud jumpa salam? Salam ni bahasa Arab, bahasa Melayu artinya selamat. Maka hujung sekali dia akan jumpa keselamatan. Sebab tu hikmah
Hikmah ibadat ni banyak. Salah satunya lah hikmah dalam semayang kita tahiyat akhir, kita akan bagi salam berapa kali? Berapa kali? Sini tak bagi salam. Tak jawab pun. Tak jawab. Pelik ni mazhab mana. Nak 2 kali tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi kiri. 2 kali kita bagi salam. Hikmahnya kenapa 2 kali salam? Kerana orang yang membesarkan Allah dalam takbirnya, dalam hidupnya pertama, mula-mula dalam hidupnya membesarkan Allah, maka hujung dia akan berjumpa salam. Keselamatan itu 2 maknanya. Apa keselamatan itu 2? Yang pertama, selamat di dunia. Yang kedua, selamat di akhirat. Tu yang maksud hidup matiku Islam. Dunia pun selamat, akhirat pun selamat. Apa maksud dunia selamat? Dunia selamat maksud benda tak kena corona. Bukan tu maksud dunia selamat. Maksud dunia selamat, dunia kita tak sesat. Kita tak tersilap jalan, tak terosak akidah kita. Tu selamat di dunia. Bukan makna selamat di dunia tak jadi miskin. Bukan selamat di dunia maknanya tak sakit. Tak, banyak orang salah faham situ. Orang kata, oh berjaya lah mu. Boleh beli rumah 2 tingkat dah lah ni. Tak main dah sewa-sewa. Dah, bukan tu kira berjaya. Apa guna kalau tak payah kata 2 tingkat? Rumah 20 tingkat pun kalau Allah bakar dalam api neraka, nak buat benda. Ni kata tadi, yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tak ada guna harta benda dan anak pinak, kata Allah. Tak ada guna. Bukan itu kejayaan sebenar. Itu orang cakap apa? Kehidupan sajalah. Nak boleh ke mudah. Nak boleh ke mudah, tapi tak semestinya mudah. Kadang-kadang tak mudah juga. Saya buat contoh bandingan. Orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya duit banyak tak? Nama pun kaya, takkan duit sikit. Jadi rumah dia tu ada tulis kat depan tu ADT. Hebat tu, maknanya dia tulis pula sini, rumah ini diawasi oleh kamera. Ada kamera AES pun ada dalam rumah dia. Canggih rumah dia ni. Saya pernah pergi, orang jemput saya ceramah di Johor. Dia letakkan satu rumah, tu rumah datuk, tu rumah besar, rumah datuk. Nak masuk pintu rumah dia kena scan cap jari. Kalau tertinggal ibu jari tak boleh balik rumah je. Canggih, makna rumah orang kaya hebat lah. Security-nya apa semua ada, guard lah apa semua. Canggih. Keliling tembok tu kawat besi. Kita kata rumah ke penjara ni. Ada kawat besi. Sebab ni nak jaga ni security. Jangan main rumah. Scan mata lah, scan apa semua. Kita scan suhu je surau ni. Ni scan titik baru boleh masuk rumah. Makna canggihnya rumah. Tiba-tiba waktu malam dia nak tidur, bunyi alarm kereta. Dia nyenyak tidur. Dah bangun, buka selak langsir sikit tengok. Kereta siapa dia tu? Ada orang datang nak curi apa? Takut dia. Dah kereta mahal. 9 tahun tak habis bayar ni. Kereta mahal tak? Bukan main macam kereta kita, ya. Tekan signal naik wiper. Nampak kereta lama lah. Dia kereta canggih. Ulur kaki bonet terbuka. Pelik saya tengok. Makin magic sekarang ni. Pintu tutup sendiri. Kereta saya pintu tutup sendiri kat. Sendiri kena tutup lah. Habis siapa nak tutup? Makna kata ni hebat lah. Tapi tidur tak nyenyak. Kadang-kadang hati tak bahagia mana. Dengar bunyi alarm kereta saja dah pergi tengok. Tengok bukan. Tidur balik. Tiba dengar pula anjing. Siapa pula ni? Cek pula tengok. Dah setiap 1 jam bangun. Setiap 1 jam bangun. Dah. Hati jadi runsing aja. Waktu pula viral pula, orang ketuk pintu tapi tak ada orang. Lagi pening. Nampak? Bergegar-gegar sliding door. Tu. Itu orang kaya lah. Lepas tu kita tengok pula orang miskin. Dekat kampung. Orang miskin kampung tak ada ADT tak ada. Kamera apa tak ada. Tembok mana ada tembok. Main pokok rambutan, pokok pisang tepi tu. Itu lah tembok ni. Tak ada tembok pun. Dia tulis itu depan tu, rumah ini diawasi oleh ayam. Ayam ada keliling. Ayam lah. Bukan kamera, ayam keliling tu. Tai ayam penuh.
Kan? Lepas tu pula pintu. Kalau tadi rumah tadi canggih main scan jari, ni tak. Pintu ni main selak gitu. Itu pun selak jatuh balik. Selak jatuh. Dia kata biar, dia kata. Biar je. Malam tu tidur tu bongkang, kain pelekat naik sampai muka. Kan? Kangkung dengku. Tiba-tiba tu kuali jatuh kat dapur. Bini kata, "Bang, cuba bangun tengok bang benda tu." Kucing kata dia. Sikit dia tak heran. Tidur senyak-nyenyak ni, berdengkur-dengkur tidur. Kata, kalau ada orang nak masuk rumah aku nak ambil apa? Kata. Yang paling berat pun batu tumbuk tu. Tu je. Dengar, nak ambil apa? Tak ada apa dalam rumah ni. Basikal tua dia dalam bawah. Itu pun 4 kali kayuh, rantai cabut. Kata. Kan? Maknanya tak ada benda sangat. Sebab tu kadang-kadang kita jangan salah faham. Kebahagiaan bukan duduk pada harta. Tapi kebahagiaan adalah duduk daripada ketenangan hati yang Allah berikan pada kita. Tak salah kita kaya atau miskin. Yang penting tenang atau tidak tenang. Nah, kalau kita kaya tapi hati kita tenang, alhamdulillah Allah beri pada kita. Kadang-kadang kalau kita miskin pun Allah bagi hati tak tenang, kelang kabut aja pun tak jadi juga. Jadi yang sebenarnya ketenangan. Macam mana nak dapat ketenangan ni tadi? Tadi kita sebut solat tadi. Mulakan dengan takbir. Dalam hidup mulakan dengan besarkan Allah. InsyaAllah di hujungnya kita jumpa 2 keselamatan. Yang pertama selamat dunia, iaitu hati kita tak berbolak-balik dari sudut akidah. Kita jadi tenang, orang yang selamat, orang yang tenang dalam akidahnya, tak tersesat, nampak jalan yang lurus. Dan akhir sekali bila dunianya selamat, maka akhirat dia insyaAllah lagilah selamat. Kerana ulama' kata alam yang seterusnya lebih teruk daripada alam yang sebelumnya. Contoh kita ni mula-mula dulu alam ruh, kan? Mula-mula dulu alam ruh. Lepas tu baru masuk ke alam rahim. Antara alam ruh dengan alam rahim, alam rahim lagi teruk daripada alam ruh. Sebab alam ruh tak ada apa-apa sangat. Tapi alam rahim dah mula ada nyawa situ. Kalau selamat lahir, selamatlah. Tak selamat, mati pula dalam tu, lemas dalam. Nampak? Alam rahim, lepas alam rahim kita alam apa pula? Alam nyata, alam dunia ni. Alam dunia lebih teruk daripada alam rahim. Kalau kita duduk dalam alam rahim tu tak ada apa sangat pahala dosa. Kita tak kena tanggung apa. Duduk dalam tu saja. Tapi keluar wek-wek habis dah. Kena dah akhir balik dah, kena kira dah pahala dosa, roket atik cantik dah. Kemudian alam nyata ni pula, kita runsing sangat-sangat, ingat nak mati sangat. Jangan. Alam selepas ni lagi teruk. Alam barzah ni lagi teruk daripada alam hidup ni. Lepas tu ada orang dia ambil jalan mudah. Bila dah masalah terlampau berat sangat, pergi duduk kat tu, Jambatan Pulau Pinang. Kan? Terjun bot pun lalu, masuk dalam bot. Nak bunuh diri terus. Dia ingat dengan dia bunuh diri selesai semua masalah. Tak, lebih teruk alam sana. Alam barzah tu lagi teruk daripada alam hidup ni. Alam hidup ni kalau kita dah rasa payah dah, dalam tu lagi teruk. Dan kalau alam barzah pun dah teruk, bayangkan alam akhirat yang last sekali. Tu cerita dia. Sebab tu kalau nak bahagian akhirat kita selamat, pastikan alam barzah kita selamat. Nak pastikan alam barzah kita selamat, pastikan alam hidup kita sekarang ni selamat. Mana macam mana nak selamat? Betulkanlah agama. Nak buat kerana agama. Ikhlaskan diri kita dalam beragama. Pentingkan agama dalam soal-soal kehidupan kita. Ya, minta maaf cakaplah, kadang-kadang kita ni anak kita tak berapa nak cerdik, kan? Report kad color merah. Budak tu pun satu hal, balik-balik pergi tunjuk. Mak dia tengok ni. Adik seorang dapat warna merah, orang lain semua hitam. Mak cikgu bagi special apa tu, fail nama dia, kan? Tapi dia tunjuklah, dia sonok. Mak dia pun marah maki hamun. Saya pernah tengok adik dekat sekolah tu, bapak dia ambil report card ni, campak atas muka anak dia. Tak guna punya anak. La ilaha illallah. Takkan gagal matematik sains terus dah anggap anak tu tak guna. Nampak? Jangan sampai jadi macam tu. Yang tak guna sebenarnya bukan matematik sains. Bila gagal dalam memahami agama, tu baru manusia tak guna sebenarnya. Walaupun matematik dia tinggi A, sains dia tinggi A, tetapi agama dia fail, tak dia hidup. Malah lebih teruk daripada binatang. Sebab lembu, dia tengok lembu. Lembu ni bodoh, lembu ni. Tak ada lembu cerdik. Tak ada lembu dapat degree, tak ada. Lembu ni
Dia bengong gitu lah, bodoh gitu lah. Tapi sebodoh-bodoh lembu, nak dia yakin dengan rezeki Allah, dia taat perintah Allah. Dia tak pernah langgar. Nah, Allah perintahkan dia lembu makan rumput daripada sejak zaman dulu lagi. Zaman Nabi Musa lagi lembu makan rumput, sampailah lembu makan rumput. Pernah tak lembu komplain? Asyik rumput, dia kata. McD tak ada McD. Dia tak minta McD. Dia tak minta benda lain. Dia makan rumput tu. Kita boleh benda sikit komplain banyak. Ni aku malas ni, dia kata. Asal ada kuliah je, ada derma, tabung. Asal ada tabung, ada kuliah, dia kata. Nampak ni? Oh, petikai macam-macam. Nak, yang ni tak kena, yang tu, yang kena dia seorang. Hukum Allah, perintah Allah banyak. Tak berhati. Sebab tak kena dengan hati dia, komplain sana. Padahal Allah bagi kita makan lebih daripada satu makanan. Macam-macam. Lembu hanya makan rumput saja taat perintah Allah. Dan kita makan macam-macam, tak nak taat perintah Allah. Lebih teruk daripada lembu lah kalau begitu. Lepas tu jangan sampai jadi macam itulah. Allah dah jadikan kita manusia ni beruntung sangat-sangat, tuan-tuan. Antara perkara yang kita kena rasa syukur, yang pertama syukur kita yang besar ialah kita ni Allah cipta sebagai makhluk. Allah ada pilihan pada Allah. Allah nak cipta makhluk ke tak nak cipta makhluk? Kan kita belajar dalam mengaji tauhid sifat 20. Waktu imkan, Allah nak tentu siap sama ada nak jadikan makhluk atau tak jadi makhluk. Nah, Allah tentu dah kita jadi makhluk. Kemudian kita kena tengok pula makhluk ni banyak jenis. Dalam banyak-banyak makhluk, Allah jadikan kita manusia. Kalau Allah jadikan kita pokok macam duduk kat tengah taman tu. Hujan pun duduk situ, panas terik pun duduk situ. Bayang. Kita keluar ni tengok pokok. Kalaulah Allah jadikan aku pokok macam, berapa lama aku boleh bertahan? Nak tahan panas, nak tahan hujan lebat. Mana ada pokok pergi lari tempat redup, hujan-hujan kuduk-kuduk masuk sini. Ada? Tak ada. Duduk situ, kena petik kena dia. Nampak? Tapi kalau jadi pokok pun boleh tahan lagi. Kena-kena pula jadi pokok musangking. Boleh mahal juga duriannya, kan? Tapi kalau Allah jadikan binatang macam, jadi binatang, jadi lembu tadi. Nak spender pula pakai, kan? Jadi lembu gitu. Tak ada apa dah. Tapi jadi lembu pun kurang-kurang sampai raya haji boleh buat korban dan laku gak daging dia. Kan tak? Cuba kalau daging kita laku tak? Gantung peha sebelah. Tanya ni peha lembu ke? Tak. Ni peha YB kata. Daging YB. Daging YB. Muntah tu. Pada YB dah kalau kita yang bukan YB. Daging lah. Rakyat biasa. Orang kenamaan pun daging dia tak laku. Tu nak kata manusia hebat. Celah mana hebat? Sebab tu jangan sombong. Nak sombong tak mana hebat sangat kita ni. Daging kita pun kalah dengan daging lembu. Daging lembu orang timpa habis nak beli. Walaupun lembu kena langgar dengan lori. Tengok-tengok tak mati lagi. Cepat-cepat sembelih. Akhirnya dia mati sebab sembelih. Sah daging ni. Halal, boleh buat makan. Cuma bahagian kena lenyek tu tak payah. Kita pun sebab daging kena langgar lori, takkan nak buat mahal-mahal. Kita pun gantung buat ni lebih kurang sekilo RM1 kita jual. Tengok dengan payung-payung dengan meja-meja orang ambil ni. Habis laku. Sebab apa? Sebab daging lembu. Cuba letak daging kita. Jangan buat RM1, jual 5 sen, buy one free one. Siapa nak beli? Tak ada siapa nak beli. Tu yang kata hebat sangat. Hebat tang mana? Kena pula kalau lembu lintah jalan, habis pakak berhenti semua. Tak payah kata kita, sultan pun berhenti. Terutama escort polis dia bawa, tiba-tiba lembu lintah. Itu. Polis tu tiup whistle sampai nak cabut gigi. Lembu. Lembu tak heran ke? Dia kata, tang mana hebat. Nak ceritanya supaya jangan memandang diri kita hebat. Itu namanya tawaduk, merendah diri. Apa yang Allah beri nikmat kat kita ni, alhamdulillah, rezeki yang halal. Tapi jangan sombong. Allah boleh ambil bila-bila masa. Jangan ingat rumah yang kita tinggal hari ni selama-lamanya milik kita. Ada 3 orang, dia musafir. Ini satu kisah lah. Dia pun jalan. Dia tersesat macam mana dalam hutan tu. Dia nampak ada sebuah istana.
Dia pun tak tahu ni istana raja. Dia pun masuk dalam, guard tu ada kat depan. Dia kata, boleh saya masuk tak? Awak siapa dia nak main masuk-masuk ni? Awak tahu tak ni rumah siapa dia? Ni saya tak tahu ni siapa dia, rumah siapa ni. Nah, ini rumah raja ni, istana. Lepas tu saya nak jumpa raja boleh? Kan? Awak siapa dia nak jumpa raja? Taklah, saya nak jumpalah tuan rumah ni. Sebab saya gini ceritanya, saya ni musafir, jalan-jalan dah malam lewat gini, nak carilah tempat berteduh. Jadi nampak ada rumah, ingat nak tumpang tidur lah. Jadi saya nak tanya tuan rumah, boleh tak saya tumpang tidur sini? Kan? Tak apalah, gilah jumpa sendiri. Gak tu pening lah layan orang ni. Kan? So, dia pun mengadap lah. Sultan ni bukan sebarangan orang, sultan. Jadi saya ni nak tumpang tidur sini boleh? Tuanku terkejut. Awak ni siapa dia? Main-main datang ni, lepas tu nak tumpang-tumpang. Awak tahu tak ni rumah apa dia? Ni rumah siapa dia? Ni rumah saya. Ini istana raja, tahu? Nak tahu dah istana raja. Siapa raja? Saya lah, dia kata. Saya lah raja. Jadi rumah ni rumah siapa? Dia tanya pula. Rumah saya lah. Betul ke rumah awak? Dia tanya. Dia tanya pula, betul ke rumah awak? Kenapa lah? Lepas tu dia tanya, okey, ginilah saya nak tanya awak. Kalau awak boleh jawab soalan ni, baru awak boleh mengaku ni rumah awak. Jadi saya nak tanya, sebelum awak dapat rumah ni rumah siapa dia? Rumah ayah saya, dia kata. Sebab kan turun-temurun kan? Dan sebelum rumah ayah awak, rumah siapa? Rumah tok saya. Lepas sebelum rumah tok awak, rumah siapa pula? Tanya. Atas lagi, atas. Awak ni banyak tanya, kenapa? Tak lah. Okey, satu lagi soalan saya nak tanya. Kalaulah awak mati esok, rumah ni siapa punya? Anak saya punya. Kata. Jadi yang sebenarnya rumah ni siapa punya? Dia pun pening. Sultan pun pening. Lain kali kata dia, betul ya? Bukan aku punya, dia kata. Macam tu tidur je lah, dia kata. Tombang tidur. Dia kata, tu ulama, alim. Nak bagi tahu, nak ajar pada kita, rumah kita pun bukan kita punya. Sebab apa? Sebab kalau betul kita punya, mati esok masuk sekali dengan rumah-rumah dalam tu. So kontraktor pecahkan batu-batu tu, sumbat sekali masuk dalam tu, dengan tangga-tangga, dengan mesin basuh, habis semua masuk dalam tu. Tapi tak boleh. Kunci rumah tak boleh masuk dalam tu. Nampak? Sebab apa? Bukan kita yang punya. Kita cuma diberi pinjam oleh Allah sekadar mana yang kita dapat dipinjamkan Allah. Dan yang sebenarnya kita punya, sekiranya nama kita telah tertulis sebagai ahli syurga, itulah yang kita punya sebenarnya di sana. Sebab kita asal daripada sana dan akan balik ke sana. Sini RNR sahaja, tempat persinggahan. Jadi bila tempat persinggahan, buat lebih kurang sudahlah. Okey dah ni, saya raun-raun tengok tadi, rumah tara ni okey dah. Boleh lah orang cakap tumpang teduh, tak kena matahari, tak kena hujan, jadilah. Nak pergi besar-besar lagi, nak ke mana lagi? Ini ruang tamu dengan bilik air kat sekilo, mujur tak ada tol dalam tu. Nampak? Punya jauh. Lah kali terkencing tengah-tengah tu. Dah menitik-nitik dah pula dah. Apa besar sangat? Nak pergi mana sangat? Kan? Kita mula-mula meriah lah, anak-anak ramai dalam rumah. So kalau dah tua, semua pakat-pakat pergi rumah masing-masing dah. Duduk berkeluarga, dah tinggal kita 2 orang dalam rumah tu. Rumah besar sangat. Nak panggil bini pun jauh kot dapur. Kali pakai telefon. Pakai WhatsApp je. Meh sini. Nampak? Nanti payah lah kan. Apa? Jadi sunyi rumah. Barulah nak termenung sunyinya rumah kita ni. Dah susah sangat. Nak ke mana sangat? Ada lebih kurang jadilah. Sebab ini bukan hidup yang selama-lamanya. Ini yang sementara. Rumah yang sebenar kita ialah Baitut Turab. Apa Baitut Turab? Rumah tanah. Piramli ajar kita lama dah. Piramli ni hebat juga orang dia. Dia buat satu skrip cerita tu, apa nama? Bujang Lapuk tu. Dia kata, aku ada jumpa, ada 3 bilik ni kata. Elok lah tu, kita pun 3 orang ni kata. Nampak? Macam mana saiz besar dia? Tak besar mana agak lah. Dia kata 3 kaki lebar, 7 kaki panjang, 7 kaki dalam. Okey, boleh tahan lah tu. Tu kubur dia kata. Nampak? Nak ceritanya tu dia nak ajar kita, itulah rumah kita. Walaupun kita tak ada geran, kita tak beli, tak buat pinjaman nak beli, confirm ada dah setiap seorang daripada kita. Kalau tak mati kena makan buaya, adalah kuburnya.
Adalah dia punya tanah akan masuk juga dalam tu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Jadi bila tahu mati, apa nak buat kat dunia ni? Pastikan hidup kita Islam dan mati kita pun Islam. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa makna takwa? Makna takwa ni 3. Saya ringkas-ringkaskan. Sebab saya tengok kepala makin sengit dah ni. Tadi sebelum dia makin sengit lagi, udah tu. Jadi takwa ni 3 makna. Makna yang pertama, makna takwa itu iaitu maknanya makna takut. Dengan makna khauf, dengan makna takut. Jadi kalau ayat tu dengan kita pegang makna takut, maknanya ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kalau Tok Khatib baca khutbah bahagian ayat ittaqullah, biarlah deras sikit, ini slow sangat. Ittaqullah. Dah orang belakang ni apa? Yang kuat, ittaqullah, ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Betul. Bau yang tadi layang ini. Ini dua kona goyang. Goyang. Nampak? Dah macam mana ni? Mic kan dah canggih dah sekarang ni. Speaker apa semua ada. Supaya orang takut pada Allah. Takut dengan sebenar-benar takut. Makna takut ni pula ada 2, tuan-tuan. Dia ada 2 takut. Satu takut kita benci, satu takut kita sayang. Takut kita benci ni hantu. Tadi itulah yang terkejut saya. Ingat siapa pula yang gegar ni? Dah lah viral gegar-gegar tu. Azan dulu kan macam ni? Terus je. Kuat pula dia ketuk Jadi takut ini yang pertamanya iaitu takut dan kita benci. Itu takut hantu. Takut hantu dah. Takut ke? Tapi bukan takut kita sayang. Takut tu kita benci. Kita takut tapi kita benci pada dia. Kita tak nak jumpa dia. Kan? Kadang-kadang duduk kat rumah dia main tingkap ke main pintu. Dia kata, Imam bang, kau main pintu Imam bang. Janganlah takut. Yang suka sakat-sakat orang ni, itu sebenarnya setan budak cik. Setan ni dia ada umur-umur dia juga. Dia ada bapa dia, ada anak dia. Yang suka sakat orang ni budak-budak. Macam budak-budak, dia suka sakat orang kan. Musik-musik, dia main pintu. Itu. Kita pun wah, dia main pintu dah pula. Jangan takut, marah dia. Jangan main pintu tu, kalau rosak siapa nak ganti? Setan tu pun balik dia. Dia balik tak kacau dah. Ini kita takut. Kan? Tu. Makna kata tu tak ada benda. Itu takut dan kita benci. Kita takut tapi kita tak nak jumpa dia. Kita benci, buat muka dia buruk. Yang satu lagi takut juga tapi sayang. Lagi takut lagi sayang. Siapa dia? Allah. Kita takut dengan Allah tapi lagi takut lagi kita sayang pada Allah. Macam mana nak ibaratkan contoh? Contohnya macam kita berkasih-kasih dengan pasangan. Ni memang tak kurang lah anak 4 dah. Nak masa sebelum dulu, masa zaman cinta dulu, Pok Ye naik motor Vespa tu, tak ingat tu? Seluar kembang bawah tu. Zaman kugiran. Zaman tu tengok kasih. Kita janji pukul 6 petang nak jumpa kat taman, 12 tengah hari sampai dah. Berapa kita awal sangat? Sebab takut dia tak sayang kita dah. Takut kita lewat ni, I benci you. Sebab kita takut sayang dia tak ada dah, kita buat sungguh-sungguh, kita buat yang terbaik pada dia sebab nak dapat hati dia. Gitulah orang yang betul-betul takut pada Allah. Dia jaga hubungan dia dengan Allah, jaga sungguh-sungguh. Dia takkan buat satu benda yang Allah tak suka. Kita kadang-kadang bagi alasan macam-macam. Alah ustaz, makruh je pun, bukannya dosa, makruh dia kata. Dia kata contoh makruh benda. Cuba bagi satu contoh sini. Makruh. Apa dia yang makruh? Sokok. Tuan haji kita yang bagi tu, bukan saya. Contoh rokok. Rokok makruh. Kita tak boleh ni sokok ni. Dia kata alah ustaz, makruh je pun. Kita buat kata gitu. Kita tak faham makna asal makruh.
mim kaf roha makruhun. Asal perkataan makruh ialah kaf roha. Buka kamus tengok apa makna karoha. Makna karoha benci. Makruhun yang dibenci. Allah. Tak berat kena benci. Memang betul dalam masalah fiqh makruh tak kenakan dosa pada dia. Nah, makruh ni dia buat tak dapat apa-apa, tapi kalau meninggalkannya boleh pahala. Memang tak kena dosa, tapi kena benci. Ibarat macam mana? Contoh anak dengan ayah. Anak ni lama dah tak balik kampung, PKP, tiba-tiba dah boleh datang balik pula buat perangai. Buat ayahnya meluat. Tapi dah besar panjang, takkan ayah nak bagi penampak, takkan ayah nak terajang, dah besar panjang dah. Nah, lain kali ayah tak tahan sangat, dia kata apa? Lepas ni lain kali hang tak payah balik dah, aku meluat tengok muka hang, benci aku dengan hang. Pergi balik lah. Aku tak nak tengok muka hang. Dia tak pukul kita, dia tak terajang kita, dia tak sepak kita. Dia cuma kata aku benci tengok muka hang. Pecah tak hati? Walaupun Allah tak azabkan dengan dosa, Allah tak jatuhkan dengan dosa orang yang buat makruh, tapi Allah kata aku benci dengan hang. Allah, tak berat itu? Senyap ke mana? Tak berat itu? Berat. Dan kalau macam tu kita rasa makruh pun berat, apatah lagi haram. Jadi kita nak didik diri kita. Jadi jangan lagi kita berlonggar-longgar dengan hukum. Nah, walaupun Allah tak jatuhkan dengan dosa, tapi Allah benci pun dah berat dah. Kalau Allah benci, macam mana doa kita? Agak-agak Allah nak dengar tak? Nah, macam mana ibadat kita? Agak-agak Allah nak terima tak? Kalau kita ni Allah benci. Itu yang berat. Nah, jadi inilah namanya tasawuf. Dia menjaga hati. Nah, walaupun benda ni memang Allah tak jatuh dosa, tapi dianggap berat dah. Orang yang menjaga hubungan dengan Allah, dosa kecil dianggap besar, apatah lagi dosa besar. Ni sebab apa? Sebab ni tadi dia takut dan sayang. Macam tadilah pasangan tadi. Dia takut sebab apa? Sebab dia sayang pada pasangan dia. Dia takut pasangan dia dah tak sayang pada dia. Itu yang tackle habis tu. Dia tanya awak suka makan apa? Dia kata I suka makan ayam. Sama dia kata. Padahal dia suka makan ikan. Dia kata sama sebab nak tackle. Dia kata sama. Lepas tu lah tanya lagi, awak suka color apa? Saya suka pink. Pink memang suka sangat, dia kata. Padahal pink tu lah dia menyampah kali kan. Tapi dah awak dia suka pink. Lah kali awak dia tanya lagi, awak suka kasut macam mana? Awak dia kata saya suka kasut tumit tinggi. La ilaha illallah, sama dengan saya, dia kata. Padahal dia lelaki, kau mana pula kasut tumit tinggi? Tapi sebab nak tackle punya pasal. Macam tu kat kita dengan Rasulullah, tuan-tuan. Walaupun mungkin kadang-kadang kita pakai jubah ni rasa panas, rimah lah. Nak lilit serban ni kata macam rimah lah lilit atas kepala. Tapi kerana kasih, rimah tak rimah tu nombor 2. Kasih dulu. Sebab nak tarik hati sayangnya pada Nabi tu, kita ikut juga sunnah Nabi, walaupun kadang-kadang kita tak berapa nak minat. Sebab tu saya pesan, tuan-tuan belilah jubah. Kalau tak pakai hari-hari pun biar ada sehelai. Semayang Jumaat pakai sekali-sekali, atau semayang raya pakai sekali-sekali. Gitu gak kain serban. Tak apalah, sekali-sekali kita pakai bila semayang yang hari-hari kebesaran. Walaupun tak pakai selalu, tapi ada masa-masa kita pakai sebagai tanda kita ingat pada Nabi, sayang pada Nabi. Tapi kalau nak ikat serban, belajarlah. Jangan pandai-pandai ikut sendiri. Sagi takut ikat mati belakang. Kawan dia kata bagus sekarang istiqamah pakai serban. Tak, bukan istiqamah, tak penting tak cabut lah, dia kata. Ikat mati kan. Nampak? Tak boleh buka lah, dia kata. Pula tak payah agak gitu kan. Jadi mana kata ni lah dia. Sebab apa? Sebab kita nak meraih kasih sayang. Memang Rasulullah sayang dah kat kita, tapi balasan kita pada Rasulullah pula, memang Allah kasih dah sangat pada hamba-Nya, tapi bahagian kita pula sebagai tanda kasih kita pada Allah kan. Kalau orang takut dengan sayang, dia akan buat sungguh-sungguh. Itu yang pertama, makna takwa. Makna takwa yang kedua ialah makna taat. Apa maksud taat? Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Yang disuruh buat, yang dilarang tinggal. Jangan yang disuruh pun buat, yang dilarang pun buat. Semayang tapi tikam nombor ekor. Rukuk jatuh nombor. Nampak? Member sebelah pula. Nampak? Tak kena dia kata.
Betul ni cerita betul. Ya ni ada je ceritanya. Kan? Di tempat kami lah, di Perak tu. Tapi saya tak nak sebut lah nama masjid tu. Masjid tu lama dah tak gotong royong. Masjid kampung lama dah tak bersih-bersihkan masjid. Jadi ada masa-masa ni cuti apa semua, PKP apa semua. Jadi ahli jemaah semua ada bincang mesyuarat, kata apa kata kita bersihkan masjid kita. Lama dah kita tak cuci masjid ni, dia kata. Tah penuh berhabuk. Baiklah, pakatlah orang kampung semua turun, bawa baldi, bawa penyapu, bawa mop apa semua bawa nak bersihkan masjid. Jadi ada mimbar kan kat depan ni. Jadi mimbar ni lama dah duduk situ. Jadi bincang-bincang kata kita alih ke tepi nak tengok bawah ni. Tahu penuh tak cicak apa ni, kita bersihkan. Angkat ramai-ramai. Angkat mimbar buh tepi, tengok bawah mimbar penuh ketah tikar nombor ekor. Ketah nombor penuh bawah tu. Tercengang semua. Astagfirullahalazim. Siapa punya kerja ni? Mesyuarat tergempar lala tu juga. Berhenti gotong royong, tinggal habis semua mok, masuk bilik mesyuarat. Sebab nak bincangkan isu tergempar ni. Siapa punya khoja ni? Mesyuarat bincang. Orang semua pening kepala ni, siapa letak ni nombor. Kan biasa bila mesyuarat ada orang cakap tukang buat air. Tukang bancuh kan. Mesyuarat dia kan ada di bahagian tukang bancuh air. Jadi tukang bancuh air ni bagi pandangan. Dia kata lah, apa yang payah-payah pening, siapa yang selalu naik mimbar? Semua pandang tu imam. Rupanya sungguh memang kerja dia. Patut slow baca khutbah, tak kena. Nampak? Tapi bukan sini lah. Lagi nampak? Contoh. Kan? Makna kata, tapi ni cerita betul. Memang ada berlaku sungguh. Dan kalau Tok Imam main tikar mereka, dah Tok Bilal sabung ayam tu kot. Tu makna kata habis dah. Orang yang diamanahkan jaga rumah Allah pun kadang-kadang tak ikut amanah. Inilah sebab apa? Sebab ni tadilah taat tu tak ada, takwa tu tak ada. Hari ni orang pegang jawatan ni sebab tengok jawatan tu sedap, boleh allowance dan sebagainya ni, tapi bukan pegang dengan perasaan takwa. Ni masalah. Minta maaf cakap, kadang-kadang imam ni ada banyak kan. Ada imam 1, imam 2, imam 3. Imam tu bila dia bertugas baru datang masjid. Tak bertugas tak datang. Nak tidur terbongkang. Bila bertugas semalam tak nampak. Semalam saya tak bertugas. Dia datang sebab bertugas. Lepas tu ada makmum tu pula datang. Awak tak datang sebab saya tak bertugas lagi makmum. Lepas tu jangan marahlah makmum tak datang kalau tu imam pun tak boleh datang. Macam mana kita? Tu kadang-kadang. Jadi semayang bukan kerana jawatan, tugas tak tugas datanglah kita semayang bukan kerana bertugas sebagai imam. Tugas kita sebagai orang Islam, orang yang beriman. Nampak? Apa tak cakap? Saya tak bertugas lagi sebagai Islam. Kafir lagi ni. Nak berani nak cakap macam tu? Tak juga. Jadi jangan begitu. Jadi itu takwa yang kedua. Takwa yang ketiga iaitu pelihara. Yang ni lebih diperhalusi oleh alim ulama. Yang ketiga ni maknanya pelihara. Apa makna pelihara? Hati-hati. Dipanggil dalam bahasa kitab panggil ihtiyat. Ihtiyat ni jaga-jaga hati-hati. Dalam satu-satu keputusan dia ambil halus-halus, dia fikir betul-betul nak ambil ni macam mana nak buat. Hati-hati, jangan pakai ikut sembrono saja. Itu maknanya takwa. Bila ditanya pada Saidina Umar, wahai Saidina Umar, apa maksud takwa? Saidina Umar kata, seolah-olah kamu berjalan di tempat yang penuh dengan duri, maka kamu akan menjengkit-jengkitkan kaki dan kamu pastikan kain kamu tidak tercarik akan duri-durinya. Maknanya berhati-hati yang dimaksudkan oleh Saidina Umar. Maknanya jaga-jaga, jangan buat kod dan, jangan buat tak apa, lantaklah. Ni hari tu dulu semangat sekejap ni BMF kita ni. Kan? Buy Muslim first. Lama-lama makin kendur. Bila tanya dia, alah sama je Ustaz. Beli mana-mana pun sama je. Tak boleh macam tu. Kita kena hati-hati. Makan minum kita ni. Sebab tu kadang-kadang ibadat kita jadi slow. Jadi berat nak buat ibadat. Sebab apa? Sebab takut-takut daging kita ni bercampur dengan perkara yang syubhah, perkara yang tak elok. Yang itulah yang menyebabkan kadang-kadang ibadat anggota badan kita ni payah nak melaksanakan ibadat. Inilah. Tengok kadang-kadang baca Quran pun 2 dalam 1. Mau 2 dalam 1. A'udzubillah. Mengantuk baca Quran. Tapi tengok Raja Lawak anugerah bintang pun bila tak ada mengantuk pun.
Bila dah habis, Allah, dah habis. Kata. Nah, Quran tak ada bawa a'udzubillah nguak dah. Alah kali bacalah yang depan sekali tu Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Habislah. Anak tegur, mak, satu ayat je baca. Mak dia kata, jadilah aku baca kat pada ayat hang dengkur je. Ada kata. Jadi macam mana kita itu? Sebab tu saya cakap tadi dah, pintu syurga mana kan nak buka kalau macam tu. Kan kita tak bersungguh-sungguh hidup dengan Islam dan mati. Kita nak mati, semua orang nak mati sebagai Islam. Persoalannya adakah kita hidup ikut Islam? Semua orang kalau tanya, mak rempit pun kalau tanya nak mati dalam kafir ke mati Islam mati Islam ustaz. Semua akan jawab nak mati Islam. Tapi persoalan hidup ni ikut tak cari Islam. Ikut cari Islam macam mana pakai seluar pendek, buka aurat. Yang lagi kelakar, mask dia pakai, tapi skirt seluar pendek pakai. Nah, kalau nampak jenis macam ni, bagi lebih mask tu kat dia. Dia kata, saya dah ada dah ambil mask ni tutup lutut tu. Sebab bukan ni yang wajib tutup. Yang wajib tutup aurat. Yang ni saranan KKM sahaja, saranan manusia sahaja. Tapi saranan Allah bukan sekadar saranan, malah perintah daripada Allah, suruh tutup aurat. Itu macam mana? Itu lebih berat lagi. Corona ni tuan-tuan, seteruk-teruknya pun bagian hidup je, tapi tak bawa sampai ke akhirat. Tak ada beratur. Malaikat tanya ni asal beratur masuk neraka ni? Mungkin Covid ni dia. Tak ada. Orang kena Covid, kena corona tak masuk neraka. Yang kena ni wahan, penyakit hati, ujuk, riak, takabur, dosa dan sebagainya. Itu yang menyebabkan masuk dalam neraka. Tapi dalam masa yang sama kita jagalah ikhtiar, usaha dan ikhtiar, jaga jarak dan sebagainya. Itu tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan sampai kita membiarkan akidah kita. Sebab penyakit corona dan sebagainya boleh cek lagi tanda-tanda simptom. Tengok 37. Kita kata pergi balik. 36 boleh scan. Tapi akidah boleh scan tak? Syiah ada. Ayah pin. Tak boleh scan. Mana nak tahu? Melainkan dengan ilmu yang dimasukkan ke dalam dada kita. Zaman lah lagi bahaya tuan-tuan. Saya cakap terus terang lah. Zaman kita ni zaman fitnah. Zaman kita ni macam-macam fikrah dah mula muncul. Dulu kita hanya tahu Syiah ni lah sesat. Syiah ni kita boleh detect. Dia kalau semayang, dia sujud atas batu. Dia bawa batu ni dalam roket ni. Bila nak sujud, dia keluar sujud atas batu. Itu Syiah tu. Tapi kalau masjid penuh, orang semayang sampai kat luar, batu semayang atas batu, jangan kata Syiah pula. Ni geng-geng Syiah ni dia kata. Itu sebab penuh. Tak apa dia semayang atas tu. Ni memang sengaja bawa batu. Tu Syiah. Tapi tak apalah, kita tahu dah Syiah ni. Yang menjadi masalah kekeliruan kita sekarang ni Wahabi. Jaga-jaga dengan geng Wahabi ni. Dia cakap tentang agama ke, ayat Quran pun dia baca, hadis pun dia baca. Pakai pun pakai macam kita ke, ustaz juga, jubah apa semua kadang-kadang pakai. Tapi cakapnya, fikrahnya lari. Akidah lari. Dia kata Tuhan di langit. Sedangkan kita akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah wujud bila makan. Tapi jangan faham makan tu. Dia kata, makan, masa makan. Bukan, makna Allah ada tanpa tempat. Itu akidah Asy'ariyah, akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Ngaji sifat 20. Tapi hari ni tak ada. Ada satu makcik tu, dia datang jumpa tok guru saya. Saya ni banyak betul cerita. Dia datang jumpa tok guru saya. Dia tak pernah dengar sifat 20 ni. Dia tanya, Ustaz, sifat 20 tu menatang apa? Dia tanya menatang apa? Ustaz Siddiq pun sajalah nak main-main dengan dia, nak kena dengan dia kan. Natang bewok kata. Bewok dia kata. Besar ke kecil? Dia tanya. La ilaha illallah. Sampai tak tahu sifat 20. Sama orang kata menatang pun dia percaya juga. Maknanya sampai tak kerti apa saya nak jadi gitu. Saya pergi umrah tahun 2005 kalau tak silap dulu lah. Dah balik dah ni. Masa nak balik dalam kapal terbang, duduk dalam kat atas kursi tu, ada orang budak muda sebelah saya. Ni semua dalam kapal terbang tu baru balik daripada Mekah. Maknanya baru selesai buat umrah. Kemudian duduk dalam tu, sementara nak sampai sini, boring lah, duduk saja sembang-sembang lah dengan dia. Dia pun tanya, abang buat apa? Dia tanya saya.
Saya kata saya belajar lagi. Oh, belajar kat mana? Dia tanya. Saya kata saya belajar kat pondok. Oh, pondok? Pondok bah ke apa? Dia kata, wah asam kat pondok bah. Ingat, pondok ni, pondok kitab ni ha. Oh, dia kata mengaji apa? Ngaji kitab lah. Kitab apa ni kata? Oh, yang hafal Quran ke? Saya kata tak, yang hafal Quran tu tahfiz. Tapi pondok ni mengaji kitab-kitab fardu ain. Nah, oh fardu ain macam mana ke? Dia tak faham. Saya kata lah, macam ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Oh, dia kata tauhid tu apa dia? Dia tanya. Dia tanya tauhid tu apa dia? Balik umrah ni. Saya kata tauhid tu lah ngaji sifat 20. Sifat 20? Apa tu Dia tanya. Saya pun nyanyilah lagu Rehan. Nak urai panjang pun kita tak hati. Kita kata sifat 20 tu lah Allah wujud kidam baqa. Sampai habis lah aku nyanyi. Nah. Kadang-kadang ada dia tanya. Ada la ilaha illallah. Balik umrah. Agak-agak kalau begitu umrah ni jadi macam mana? Tu nak ceritanya zaman hari ni orang beramal tapi kurang berilmu. Kalau kurang boleh tahan lagi, tak ada teguh mana dia. Tak ada ilmu. Nah, semayang tahiyat akhir mazhab teleng nama dia. Tahu mazhab teleng? Tahiyat akhir sengit kepala. Ada. Ambil mana sengit kepala? Dalam kitab mana sebut? Kitab fiqh mana sebut? Ada dalam kitab sebut disunatkan kita menelengkan kepala saat tahiyat akhir, dan lebih afdal kalau kepala tu diletak di atas bahu kawan sebelah. Ada? Tak ada. Tapi buat juga daripada Johor Bahru sampai Kangar Pelih semua gitu. Sini je tak. Kalau dia tak boleh balik lagi. Kan? Mana tak kepala tegak tuan-tuan. Tegak sebenarnya. Yang kalau nak sengit sikit sebab badan dia tak boleh nak balance. Tu tak apalah. Dia kalau tegak rebah dia jatuh. Jadi nak balance dia pun sengit sikit. Tak apa, bagian sikit. Ni gini tu oi. Ambil mana tak tahu. Lepas tu kahwin jadi suami, jadi ayah. Ajar anak pula. Dia tanya, ayah kenapa sengit? Itulah kecil-kecil tak nak mengaji. Padahal dia pun tak mengaji tak. Dia kata kena sengit. Bukan motor je kita kena bantai lek. Semayang pun ada lek juga dia kata. Punah punya ayah. Kan? Jadi 7 keturunan kepala teleng. Sampailah jadi amal gitu. Lepas tu mazhab Jepun satu hal. Nak bagi salam dihangguk dulu. Assalamualaikum. Sampai tercampaklah songkok ke depan. Tu imam sampai terkejut. Nampak? Mana belajar main hangguk-hangguk? Tak ada hangguk. Yang disunatkan oleh ulama, tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud kan bawah situ, tengok situ. Kita pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila nak pandang depan balik, kadang-kadang kepala kita tengah ngadap ke tengah. Jadi disunatkan tengok tempat sujud. Kita pun tengok balik tengok tempat sujud sebab sunat hukum dia. Situ. Jadi kalau sekadar tengok, dia tunduk sikit je. Yang ni bukan tengok. Ini apa benda kan? Ni yang jadi masalah. Sebab apa? Sebab bila tak mengaji. Jadi macam mana kita nak mati dalam Islam kalau hidup kita tak ikut cari Islam? Macam mana nak ikut cari Islam kalau kita tak mengaji tentang Islam? Jadi insya-Allah kuliah yang ada di tempat ni nak ramai-ramaikan. Macam mana jemputan, macam tu juga bulanan. Ramai-ramai kita datang mengajilah. Bukan payah duduk saja. Sandar pun tak apa. Tak ada kitab pun tak apa. Tak ada masalah. Ada. Janji mula-mula kita jadilah golongan mendengar dulu pun tak apa. Mustami'an nama dia. Jadilah kita duduk dengar. Walaupun mungkin tak masuk semua, tapi adalah bahagian kita masuk sikit. Okey, faham. Macam ni. Tak apalah. Jadilah, retilah juga bab-bab ibadat kita, bab-bab agama kita, supaya kita tak tersalah. Sebab zaman kita zaman fitnah. Sedang orang ada ilmu pun boleh sesat, apatah lagi tak ada ilmu. Jadi kita kena berhati-hati dan banyak minta pertolongan Allah. Teruskan mengaji, belajar, tak faham boleh tanya, tak ada masalah. Dari segi keduniaan mungkin kita dah, orang cakap apa, boleh kata selesa lah, adalah bahagian hidup. Cuma bahagian akhirat kita pulun lah sikit. Kalau dunia kita boleh pulun, takkan akhirat tak boleh nak pulun. Kalau sini kita dah boleh beli rumah atas tanah bumi Allah, takkan kita tak nak beli rumah di syurga Allah. Jadi kita buatlah yang terbaik. Sebab saya tengok pun dah makin sengit dah tu. Jadi berhentilah setakat ni. Kalau tidak sekejap dia rebah tu pun. Jadi cukup sekadar tu dulu yang dapat kita kongsikan pada malam ni. Moga-moga apa yang kita sampaikan, walaupun mungkinlah banyak celoteh daripada ilmunya sebenarnya saya ni pun. Siapa suruh jemput?
Saya memang macam ni. Saya nak bagi orang mudah faham aja, kan? Jadi insya-Allah lah sedikit sebanyak kita dapatlah sedikit, tak banyak pun dapatlah sedikit kefahaman, dapat menyuntik semangat. Sebab yang program ilmiah bukan ceramah jemputan. Ceramah jemputan ni untuk push sahaja. Saya push supaya tuan-tuan hadir ramai-ramai. Yang sebenar ilmiah tok-tok guru yang mengajar sini tiap-tiap bulan. Hadirlah, dialah yang masukkan, yang suapkan ilmu pada kita. Hargailah mereka tu selagi mana mereka masih ada. Kerana mereka inilah yang mendidik kita sampai kenal hitam dan putih, halal dan haram. Jadi itulah sedikit sebanyak. Dan macam biasa ada barang sikit. Ada apa yang tinggal? Maggi. Maggi. Tapi Maggi bukan Maggi tu. Ni Maggi orang kita. Jenama iman. InsyaAllah bertambah iman. Telur masin ada, tapi sampai sini habis. Sebab saya seharian tak balik lagi ni. Tadi saya kuliah duha di Alupongsu, lepas tu berlari ke Greek pula, ziarah Tok Guru Haji Isa. Saya kebetulan masa nak balik, Tok Guru Haji Isa pesan ke saya, tolong sampaikan salam kepada siapa yang saya jumpa. Dia kata, ni saya jumpa ni, saya sampaikan salam dia dengan lafaz Assalamualaikum. Tok Guru Haji Isa bin Yahya, Tok Haji Muhammad Isa bin Yahya. Dia ni orang mengaji ramai orang kata dia ni wali. Dan umur dia hari tu tanya dia 124 tahun. Masih hidup lagi. Ingatkan 95 hebat dah, dah ada lagi hebat. 124 tahun. Hidup lagi boleh cakap elok. Ingat pula tu ayat-ayat Quran. Tak adalah apa nama lah. Ni ingat lagi ayat Quran. Ayat Quran ingat, hadis ingat. Kita pergi ziarah dia, alhamdulillah. Lepas tu dia sampaikan pesan lah. Suruh sampaikan kepada semualah. Itu insya-Allah. Kalau ada kesempatan pergilah ziarah dekat Greek. Pergi jumpa orang Greek, tanya rumah Tok Ayah mana. Orang situ panggil Tok Ayah. Orang Greek semua kenal dia. Kesempatan masih lagi dia ada seorang wali Allah, dapat cium tangan dia. Mana tahu dia ahli syurga, kita dapat cium tangan ahli syurga, walaupun kita ni belum tentu lagi. Jadi insya-Allah ambil doa daripada dia dan sebagainya. Jadi itulah. Kemudiannya itulah tadi kuliah duha tu depa pulun dah dekat 300 orang yang datang masa, sebab depa buat macam kelas pengajian. Saya pun ganti je pagi tadi tu. Kalau ikutkan bukan kuliah saya, kuliah Ustaz Fawaz. Ustaz Fawaz tak dapat datang, hantar anak ke hospital. Jadi Ustaz Syarkawi tempat dia yang telefon saya minta ganti lah. Ingatkan tak berapa laku, rupanya habis. Habis dengan bekas-bekas habis semua. Jadi tak ada telur pun tak ada, masin pun tak ada. Tak ada. Kalau ikut nak jual kat sini lah telur masin. Memang itu produk kami. Kami dekat pondok tu ada beli itik telur. Telur tu kami buat sendiri, telur masin tu. Jadi berkat lah, berkat sebarang itik ngaji pondoknya itik. Itik simpan 20. Tapi tuan-tuan tak ada rezeki lah. Tak dapat lah. Saya nak balik ambil dulu, tak sempat dah. Berlari terus ke sini lah. Jadi mungkinlah lain kali lah, insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni sebagai pertemuan permulaan kita, insyaAllah. Jadilah saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apa pun yang kita kongsi dan sampaikan ini sedikit sebanyak nak memberi kefahaman kepada kita tentang agama kita. Dan moga-moga kalau tak dapat banyak pun kita dapat amal lah sedikit yang kita mampu, insyaAllah. Buatlah walaupun buatlah sesuatu, janganlah sampai tak boleh buat satu sampai tinggal semua. Tak mampu buat semua, jangan sampai tinggal semua, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana iman
imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'mal solihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.